السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang kasih oleh Allah, pada malam ini kita menyambung pengajian dalam kitab Al-Qawl Tam fil Ahkam Imam wal Ma'mum, dan pada malam ini kita masuk dalam masalah yang ke-85, iaitu kalaulah sembahyang jemaah tidak dapat didirikan pada awal waktu, maka afdal ditakhirkan sembahyang supaya ia dapat berjemaah. Masalah ini, tuan-tuan, iaitu jika sembahyang berjamaah itu tidak dapat didirikan pada awal waktu. Contohnya begini, masuk waktu subuh tu awal. Contohnya subuh tu pada waktu 5.40 dah masuk dah. Orang kita ni 5.40 ni roh dia, kalau dia bangun pun roh tak masuk sepenuhnya. Kalau tanya nama dia tak ingat lagi. Dia masih lagi berbuai-buai mimpinya. Tambah pula malam tadi dia bantai durian 2 biji dia seorang. Jadi tuan-tuan kasih oleh Allah, kalau azan 5.40, habis azan 5.43, kemudian sembahyang sunat lebih kurang dalam 5 minit, lebih kurang 5.50 nak sembahyang subuh. Masa tu jawabnya ada imam pun lambat. Tinggal Bilal aja. Bilal pandang kiri kanan, dia qamat, dia jadi imam yang sepatutnya hadir akan jadi makmum. Tinggallah dia berdua. Jadi tiba habis sembahyang, orang baru sampai. Orang sampai 6.10, 20 ataupun setengah jam selepas azan itu dikumandangkan. Maka kata kitab ni, afdal ditakhirkan sembahyang supaya ia dapat bersembahyang berjamaah dengan sepenuhnya. Jadi artinya, kalau kita ni biasanya kan ada azan, untuk waktu iqamah tu ditakhir, dilewatkan supaya orang boleh hadir. Jadi orang hadir ini biasa pukul berapa? Katalah 6 suku baru boleh ramai jemaah. Maka 6 suku lah afdal untuk kita dirikan sembahyang fardu itu. Dia tidak berlaku di tempat kita ni, tapi dia berlaku di negara-negara tempat saya belajar dulu. Kalau dia azan tu kita terus pergi, setengah jam sekarang baru kita sembahyang. Setengah jam. Jadi kita masuk tu tak adalah kita terus nak kejar-kejar, tak payah berlari kata orang. Sembahyang sunat tahiyatul masjid dulu, sembahyang sunat qabliyah subuh dulu, kemudian baca Quran dulu. Dah habis baca Quran terlelap pula kadang-kadang tengah baca Quran tu. Bila nak qamat ni? Tak? Dah ngantuk tu baru ke Allahu Akbar, baru celik balik. Memang tuan-tuan. Memang begitu. Sebab apa? Sebab mereka ni masuk kerjanya pukul 9. Subuhnya pukul 5. 4 jam lagi. Jadi tak ada apa yang nak dihambatkannya. Itu saya dulu masa belajar tingkatan 6 dulu. Ada seorang guru Arab di situ. Lepas tu dia kata, Ahmad, dia panggil saya Ahmad. Ahmad, dia kata. Dia kata, pukul 7 suku kerang ketuk pintu. Ketuk pintu rumah dia. Saya kata, apa hal? Tiap-tiap kali 7 suku, saya lah ketuk pintu. Sampai dia punya
Aiwah, dia kata. Ya, kata. Berhentilah saya ketuk. Saya tak faham kenapa. Rupanya bila saya pergi ke Mesir, orang Mesir ni lepas main subuh, tidur balik. Sebab panjang masa lagi nak proja. Ya. Jadi tuan-tuan, oleh kerana ulama ini memikirkan maslahah ummah, maka afdal ditakhirkan sembahyang itu. Ya. Dan kata qil, yakni ada satu pendapat mengatakan bermula sembahyang seorang diri pada awal waktu itu lebih afdal dari sembahyang berjemaah di akhir waktu. Itu ada satu pandangan. Tetapi jika sembahyang awal waktu bersendirian, yakni munfarid, kemudian ia sembahyang pula serta jemaah, maka itulah yang paling baik sekali untuk menghasilkan fadilat jemaah. Ya. Jadi kalau nak sembahyang awal waktu seorang-seorang tu memang afdal. Tetapi kalaulah dia sembahyang seorang-seorang, kemudian dia serta pula dengan sembahyang berjemaah, ya, untuk menghasilkan fadilat jemaah, itulah yang terbaik. Jadi tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam bab sembahyang ini, yang mana lebih afdal? Jawapannya lebih afdal kita berjamaah, walaupun kita takhirkan sedikit. Bukan takhirkan banyak, bukan sampai hujung, melewatkan sedikit untuk orang lain sampai ke surau ini dan sembahyang berjemaah. Ya, tuan-tuan. Ada sembahyang tempat, ya, waktu maghrib itu dia azan, ya, bila azan tu, ya, kemudian ada orang bila azan tu baru digerak daripada masjid. Sampai tu tuan-tuan, orang dah masuk rakaat kedua dah. Ada. Ya, ada masjid yang begitu. Sebab saya cakap ni berdasarkan pengalaman saya, ya, habis azan tu, ya, Allahumma rabb hazihi da'watul tammah tu, terus qomat dekat situ, tak bergerak dah. Ya, tak ada nak ke belakang, tak ada. Dia terus qomat dekat mikrofon yang dia azan tu tadi. Maksudnya ada faedah juga orang datang awal, tapi saya tengok yang datang awal ni tak masuk masjid pun. Dia menyembang kat luar juga. Ya, menyembang kat luar, siap-siap rokok dulu kan. Ya, kalau datang awal tu semai tahiyatul masjid ke, baca Quran ke, paling kurang niat iktikaf, ada ke faedahnya? Tapi tak berlaku. Baik. Kita masuk ke masalah yang ke-86. Disunatkan bagi makmum menegur imam. Bila ni? Jika imam salah baca. Bagaimana? Ni. Disunatkan bagi makmum. Sunat ia bukan wajib. Ya. Disunatkan bagi makmum menegur apabila didapati imamnya salah pada bacaan ayat seperti mana disunatkan. Demikian bagi orang yang salah bacaan di luar sembahyang, yakni menegur orang imam ini pertamanya hukumnya sunat pada bacaan-bacaan yang sunat. Kalau bacaan tu wajib, kena tegur. Fatihahnya tak betul. Ya. Fatihahnya tu tak betul ataupun tertinggal ayat. Ya. Boleh jadi tak? Boleh jadi. Imam baca Fatihah, lepas tu dia bersin. Bila dia bersin, disambung ayat, dia tertinggal satu ayat. Ayat, maka makmum kena tegur. Kalau teruskan juga, rakaat itu tidak dikira. Ya. Ini dia sembahyang ni, dia baca bacaannya tu salah. Bacaannya tu silap. Ya. Maka sunat tegur. Contohnya dia baca surahnya surah yang biasa panjang ni surah Sajadah ataupun surah Insan pada awal pagi Jumaat. Ya, dia salah baca. Maka sunat tegur. Tapi ada caranya. Ni.
Begitulah juga kalau orang salah baca ketika mana luar sembahyang. Kita dengar dia baca itu salah. Ya. Dia baca surah Yasin. Kita dengar dah betul dah. Tiba-tiba dia kalih muka surat tu terlapis 2. Lepas tu terlapis 2 dia baca terus. Kita kata rasa macam salah je ayat tu. Saya tengok balik rasanya macam terlangkau banyak tu. Dia pun tengok balik yang tadi dia buka, ada satu lagi line terlekat katanya. Jadi menegur orang yang silap membaca itu adalah satu sunnah. Dan berkata al-mutawalli, dan janganlah makmum itu menegurnya. Jangan tegur imam tu. Jangan betulkan imam tu. Ya. Selama ia, yakni imamnya itu mengulang-ulang bacaannya. Imam tu dah silap. Dia patah balik, dia baca lagi. Sangkut lagi. Dia patah balik, dia ulang lagi. Sangkut lagi. Dia patah balik, dia baca lagi, ulang lagi. Dia sangkut lagi. Lepas tu dia diam. Tang diam tu lah kita nak tegur. Ya. Biasanya imam ni kalau dah sangkut 3 kali, dia akan tukar bacaan. Ya. Tapi kalau kita tahu, ya, di sini dia dah lekat tu, barulah kita betulkan. Sehingga diam ia. Yakni apabila imam itu berhenti daripada mengulanginya, barulah boleh makmum menegurnya. Imam dah lekat, dah sangkut, tayarnya dah terbenam, barulah boleh ditarik. Sekarang kalau dia tengah ulang-ulang, kita sebut, ya, sekarang yang diulang tu pun dia tak ingat dah. Ya. Itu dia tuan-tuan. Kaedahnya, teknikalnya. Dan jika makmum menegur imamnya dengan qasad bacaan, nescaya tidak batallah sembahyangnya. Kalau dia niat itu dengan niat bacaan Al-Quran, bukannya dia niatnya dalam luar perkataan lain. Contohnya dalam satu ayat tu, kan, salamu qawlan min rabbir rahim. Dia tak ingat salam. Jadi orang tu pun tegur, salamu qawlan min rabbir rahim. Dia iktikadkan bacaan Quran. Dia niatkan betul. Tapi kalau dia saja salam. Salam tu bukannya salam ayat Quran, tapi salam tu seolah-olah perkataan asing. Itu ya, baik. Jadi kalau dia qasadkan bacaan, maka sahlah sembahyangnya juga. Demikian juga jika dia qasadkan menegur, dia baca ayat itu dengan qasad dia tegur. Tapi teguran tu masih lagi dengan bacaan ayat. Dan bacaannya itu diitlakkannya, diulang bacaan tu. Bukan dia hanya menyebut perkataan yang seolah-olah luar daripada sembahyang. Walaupun dengan qasad semata-mata menegurnya, tidaklah juga batal sembahyangnya. Tadi niat bacaan. Tapi yang ni niatnya dia nak tegur, tapi melalui bacaan. Itu tak salah. Tapi kalau perkataan itu hanya satu dan niatnya itu bukan bacaan Quran, perkataan tu memang niat dia tegur, ya, maka itu membatalkan sembahyang. Akan datang lagi tuan-tuan bagaimana, ya, diceritakan. Dan demikian juga jika duduk dia di dalam salah satu daripada rakaat sembahyangnya dan bertasbih, ia bertujuan memberitahu imamnya. Dan demikian juga jika duduk ia di dalam salah satu daripada rakaat sembahyangnya dan bertasbih untuk tujuan memberitahu imamnya, yakni menegur imamnya. Kalau dia tegur imamnya dengan membaca tasbih, maka tidak mengapa, tak salah. Ya.
Demikianlah dijelaskan oleh Syekh Abu Ishaq. Berdasarkan bahawa teguran itu adalah daripada muslihat sembahyang juga. Iaitu tegurnya tu, ya, dia tegur itu adalah tegur dengan teguran yang mana masih lagi berkaitan orang sembahyang dengan sembahyang. Akan datang ni macam mana teguran ataupun dia benda ni luar daripada sembahyang. Sebab dia zikir tu, dia tegur subhanallah. Maksudnya orang tu sembahyang. Yang menegur tu orang sembahyang. Yang ditegur tu orang sembahyang. Maka muslihat itu, bukan muslihat maksudnya kebaikannya itu adalah pada orang sembahyang juga. Sama-sama sembahyang. Bersalahan. Jika minta izin seorang hendak masuk ke dalam rumahnya. Ada orang nak masuk rumah. Ya, Assalamualaikum, saya masuk ya. Dia minta izin. Wahal orang itu dalam sembahyangnya. Dia tu sembahyang. Tuan rumah sembahyang. Orang datang, aku masuk ya. Imam tu sembahyang, orang tuan rumah sembahyang. Lalu dia kata, udkhuluha bisalamin aminin. Itu ayat Quran tu. Udkhuluha bisalamin. Masuklah dengan salam, kata kan. Ayat tu Quran. Tapi niatnya tu apa? Niatnya memberi izin kepada orang yang luar sembahyang tu untuk masuk rumah. Ya. Macam kita lah, ya. Orang tu ketuk-ketuk pintu kan. Tok pintu rumah kita. Kita pun macam salamu qawlam mir rabbir rahim. Kita negur orang luar tu main ketuk je. Bila dia dengar tu, dia pun assalamualaikum. Kan. Artinya kita baca ayat Quran. Tapi ayat Quran tu apa tujuannya? Tujuannya menegur orang yang luar sembahyang tu. Ya. Contohnya lagi lah. Ya. Isteri kita, dia tengok kita sembahyang. Abang, nak minum kopi apa? Ya. Tongkat Ali ke ataupun saca inci? Kalau tongkat Ali baca qul huwallah. Kalau saca inci baca qul a'udzu birabbin nas. Ya, baca qul huwallah 3 kali pula tu. Itu artinya dia bercakap dengan orang rumah dia. Ya. Maka qasad bacaan atau jawapan serta bacaan diitlaqkan, yakni dibaca dengan tidak qasad apa-apa, maka tidak batallah sembahyangnya. Kalau dia hanya kata dia baca ayat tu, ya, bukan atas arahan, tak ada apa. Tapi jika dia qasadkan izin sahaja, dia baca ayat tu udkhuluha bisalamin aminin tu dengan niat supaya diizinkan orang tu masuk, batallah sembahyangnya. Kerana izin itu bukan muslihat sembahyang, bukan ada kena mengena dengan sembahyang. Dah luar dah. Ya. Macam orang kita bersin dalam sembahyang. Hacum kita bersin. Orang ni cakap alhamdulillah. Yang bersin tu alhamdulillah. Yang mendengarnya apa dia? Yarhamkallah, dia kata. Biasa memanglah kalau luar sembahyang, yarhamkallah. Semoga Allah merahmati kamu, katanya. Artinya dia bersembang dengan orang sebelah. Munabbih. Ya. Mubaligh ni orang yang menyampaikan. Munabbih ni orang yang memperingatkan. Macam kalau kita pergi Mekah kan. Ya. Imam sami Allah liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Tu panggil mubaligh. Sebagai contohnya begini. Kita sembahyang raya. Sembahyang raya mana masjid yang tak penuh? Semua penuh. Sampai keluar. Ya. Maka sampai rakaat kedua,
Imam terpijak wayar mikrofon, tercabut mikrofonnya. Ya. Terpelanting mikrofonnya je jauh daripada sejadah tu. Oleh kerana imam tu pula, ya, imam muda kuat. Giliran tu imam tak berapa kuat. Ya, suaranya tak berapa kuat. Bacaannya bagus, tapi suara tak kuat. Dia baca, nyudahnya, tuan-tuan kasih oleh Allah, bila rukuk, tak berapa dengar. Ya. Kalau yang orang depan nampak, yang belakang tu tak nampak. Maka seorang menjadi munabbih. Ya. Biasanya yang jadi munabbih ataupun baligh ni, Bilal lah. Sebab suara Bilal ni kuat. Kan? Tapi sekarang Bilal tak kuat suara pun tak apa. Sebab kita ada mikrofon dah. Tapi lagi kuat, lagi bagus. Jadinya tuan-tuan kasih oleh Allah, mubaligh itu dia baca dia kuat. Di belakang imam. Jika qasad ia dengan takbirnya itu menyampaikan kepada para makmum dengan intiqalat perbuatan sembahyang, yakni dengan takbirnya itu dengan tujuan untuk beritahu imam Allahu Akbar. Dia Allahu Akbar. Kenapa dia kuat tu? Kenapa dia kuatkan suara dia tu? Mestilah dengan tujuan untuk menyampaikan kepada makmum yang bahawa imam sudah memindahkan rukun perbuatan. Ya, dari satu rukun ke satu rukun yang lain. Maka oleh kerana dia cakap kuat itu adalah salah satu muslihat dalam sembahyang, yakni satu perkara yang melibatkan sembahyang juga, maka tidak batal sembahyangnya. Bandingannya ataupun kita sebut contohnya seperti sembahyang atau mengambil wuduk untuk mengajar. Orang ambil wuduk kan. Mari sini, cara mula-mula basuh tangan. Baca bismillah, basuh tangan. Kumur, masuk air dalam hidung, hembus tangan pakai tangan kiri. Ambil baca wuduk, niat. Dia ngajar tu, dia ngajar. Budak pun ikut. Orang yang mengajar dapat tak wuduknya sah tak? Yang punya wuduknya sah. Yang mengajaknya itu pun sah juga. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengerjakan sembahyang. Ya, Nabi sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyang bagaimana kamu melihat aku sembahyang. Ya. Maka Nabi ajarkan sembahyang. Nabi buat begini, Nabi buat begini. Sahabat tengok. Sahabat pun ikut. Maka sahlah sembahyang. Sabda Nabi SAW, Nabi sebut, sesungguhnya aku mengerjakan sembahyang ini supaya kamu semua mengikuti aku dan mempelajari cara sembahyang aku. Jadi tuan-tuan dikasihi oleh Allah, dia masih sah kerana dia masih lagi sembahyang dengan sembahyang. Bukan luar sembahyang dengan sembahyang. Okey, baik. Masalah ke-87. Hendaklah makmum menegur imam dengan zikir. Negur ni sebab kita ni dah tahu. Kalau tak tahu macam mana? Oi, salah tu. Ada yang berbelakang kan? Oi, mana jadi imam salah tu? Kalau kita tak belajar lah, tak ngaji. Ataupun kalau kita tak mengaji pun, kalau tak sebut, mungkin kita tertanya-tanya. Macam mana ke nak negurnya ni? Kan? Medang je salahnya. Macam mana nak tegur ni? Kan? Maka, jika imam lupa membaca Fatihah. Ada ke imam lupa baca Fatihah? Ada tak sini? Tak ada rasanya. Tapi saya pernah kena. Seumur hidup saya pernah kena sekali. Tapi bukan sembahyang fardu. Sembahyang tarawih. Bukan di sini, di Arab.
Tuan-tuan jangan ingat sini je laju. Arab lagi laju. Ha. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wallaili idha saja. Orang belakang. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imam lupa baca Fatihah. Ya. Itu memang pengalaman betul. Itu pengalaman saya. Ada 2-3 pengalaman yang saya tak jumpa di sini, tapi jumpa di Arab. Imam, itu satu imam tinggal Fatihah. Ya. Satu lagi, imam bergaduh dengan makmum dalam sembahyang. Mana orang Sicily boleh buat? Arab boleh buat. Dulu tak ngaji. Bukan tak ngaji, makmum tak ngaji. Imam ni orang lama. Dia baca ayat. Rasa dia betul. Makmum rasa dia salah. Makmum tegur. Bukan pada bacaan rukun. Bacaan sunat. Kemudian makmum tu bukan belakang ni pun. Baris keempat. Ya, baris keempat. Saya baris kedua. Dia tegur. Imam tu tak puas hati. Dia ulang balik. Dia ulang macam mana dia baca mula-mula. Makmum belakang tak puas hati. Dia baca balik waktu. Tengah semayang ni. Imam ulang lagi. Makmum tegur. Kali keempat, imam ni baca tempat yang dia tegur tu. Tekannya. Macam tu. Makmum belakang. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Macam tu. Sebut. Macam tu. Kami ni tak khusyuk dah. Ya. Imam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bangun. Siapa tadi? Kata. Pusing belakang. Siapa tadi? Kata. Ya. Dah bergaduh imam dengan makmum. Makmum menenang. Usbur ya. Salawat. Tengah main tarawih. Kami yang budak-budak tu cabutlah kerja tarawih. Tinggal lah malas main tak khusyuk dia dah. Cari sembahyang. Itu dia 2 pengalaman saya. Duduk di Arab. Ya. Jadi ya, kalau imam itu tertinggal bacaan Fatihah, ya, hendaklah makmum di belakangnya membaca tasbih untuk mengingatinya. Dan jika ia tidak sedar juga, tak sedar juga, ya, sebab makan gulai sarung, faham? Ada sarung sini. Kalau tuan-tuan pergi ke Pekansari ataupun Pasar Tani hari Sabtu Condong Balai, kadang-kadang ada orang jual buah perah. Ya. Kita Teluk Intan tak biasa. Buah perah ni ada musim dia, dia buah hutan, macam buah getah. Tapi dia panjang. Rebui. Ya, lama-lama letak garam sikit. Bila makan rasa kacang. Tapi tak betul rebusnya, tuan-tuan makan penin. Imam tu kau kena macam ni lah kot. Dia try buah perah, dia kata, Ustaz Khairi ajar macam tu, aku buat. Buat buahnya tu, perah tu, tak betul. Ya, tak betul masak sampai ke tengahnya. Bergetah lagi. Orang tegur dia tak ingat. Maka tidak boleh ia tegur dengan perkataan yang lain selain daripada zikir. Seperti ia berkata, engkau tertinggal Fatihah. Dia cakap macam itu. Ya, imam pun baca Fatihah, makmum ni kena start sembahyang semula. Sebab batal sembahyangnya. Atau dia pun kata bacalah Fatihah. Ya, tapi dia cakap Arab. Ya. Iqra'ul Fatihah katanya. Itu berkata Al-Fatihah gitu. Tetap tak boleh. Ya. Sebab dia mesti ya, bacaannya ialah zikrullah, mengingatkan kepada Allah, yakni subhanallah. Ya. Maha suci Allah, muji Allah. Ya. Jika ia berkata juga sedemikian, nescaya batallah sembahyangnya sama sekali, kerana ia mengingatkan imamnya bukan dengan kalimah zikrullah. Jadi tuan-tuan, kita yang buat ni sebab kita tengok, ya tak? Kita ikut
Ya, kita taklid dulu. Hari ni baru kita ngajinya. Ya. Jadi kita berhentilah setakat ni dulu. Okey, kita masuk satu kitab lagi. Hari ni berapa hari bulan ni? 14 14 lah. 13. 13. Hari ni saya balik Cameron Highland. Pas semayang subuh tu, terlintas hati nak balik Cameron Highland jumpa mak apa. Ya, tuan-tuan. Ya, pukul 6.50 dari sini, pukul 9 sampai dah. 2 jam 10 minit je. Tak ada orang. Rugi tuan-tuan tak naik hari ni. Ala balik, dia hujan. Berkabuh je. Macam Eropah. Tapi rugi lah dah. Ya. Orang mengundi kan semalam, jadi mereka tak naik. Orang Kelantan tak ada, orang Selangor tak ada. Tuan-tuan, kita masuk sedikitlah tentang bahayanya Syiah kepada akhlak. Ya. Kita telah ceritakan bahaya Syiah ni pada syariat dan akidah. Yang paling berat pada akidah. Ya. Baru ini kami guru takmir membincangkan satu bab berkenaan dengan ahli sunnah wal jamaah. Dibentangkan oleh Dr. Abdul Rahman dan Dr. Nik Fariza daripada UKM. Kesimpulan dan dapatan yang boleh kita ambil ialah ahli sunnah wal jamaah ini termasuklah semua mazhab yang 4 terkeluar daripadanya Syiah, Khawarij, Qadariyah, Murji'ah dan Jabariyah. Artinya kalau ada di kalangan tuan-tuan ataupun saudara mara yang menganut fahaman Syiah, dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Itu kesimpulan yang mudah kita bagi. Dan apa bahayanya, pada malam ini kita bincangkan bahaya dari segi adab dan akhlak. Yang mana ahli sunnah tidak akan sekali-kali buat perkara ni. Iaitu orang-orang Syiah, dia terlalu biadab kepada para nabi dan para rasul dan juga para sahabat. Kebiadaban itu tuan-tuan kasih oleh Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan secara dusta dalam kitab Biharul Anwar. Disebut daripada Nabi SAW. Dia sebut, dia bukan betul daripada Nabi. Ini hadis ni hadis dipanggil hadis maudhu', hadis yang direka oleh orang-orang Syiah, di mana dia kata, wahai Ali, kata Nabi kata pada Ali, engkau memiliki apa yang tidak aku miliki. Nampak? Itu ayat yang menghina diri Nabi SAW. Wahai Ali, engkau memiliki apa yang aku miliki. Apa yang aku tidak miliki. Iaitu Fatimah isterimu. Sedangkan aku tidak mempunyai isteri yang seumpama dengannya. Sampai begitu. Nabi tak pernah cakap macam ini. Dan ini bukan nafas hadis. Daripada engkau memperoleh 2 orang anak lelaki, yang mana tidak ada bagiku 2 orang anak lelaki seumpamanya. Dia kata Sina Ali ni dapat anak 2 orang lelaki, Hasan dan Husain. Nabi pun tak ada. Nabi kata gitu. Sedangkan Nabi ada 3 orang. Tinggal laginya 3 anak Nabi yang lelaki ini meninggal kecil. Khadijah pula ibu mertuamu. Sedangkan aku tidak mempunyai ibu mertua yang penyayang seumpamanya. Aku sendiri bapa mertuamu. Sedangkan aku tidak mempunyai saudara seumpama Ja'far. Yakni Ja'far bin Abi Talib. Fatimah Al-Hashimiyah adalah ibumu, di mana akan ku dapat ibu seumpamanya. Apa syahid hadis ni? Apa matlamat hadis ni? Matlamat hadis ini, tuan-tuan, dibina untuk mengangkat kedudukan Sayyidina Ali dengan hadis palsu macam ini.
Ini hadis yang direka cipta oleh Syiah. Sekarang ni ada juga, tapi bukan hadis. Tapi scammer. Dia letaknya gambar ustaz-ustaz, lepas tu dia tulisnya, saham itu, saham inilah apa semua. Semua gambar dia buat scam. Kita pun percayalah, masuk-masuk ambil, rupanya kena scam. Muncullah saya ni tak famous. Kalau tidak, dengan muka saya kena jadi bahan scammer. Tuan-tuan kasih oleh Allah. Itu bab duit. Tapi yang ini bab mengangkat Sayyidina Ali menggunakan hadis palsu. Itu satu. Dan yang lebih dahsyat lagi, Al-Kulaini menyebut, siapa Al-Kulaini ni? Imam mazhab Syiah ni lah. Bahawa darjat imamah ni, darjat kepimpinan, adalah lebih tinggi dari darjat Nabi. Siapa yang jadi pemimpin, lebih tinggi darjatnya daripada darjat Nabi. Ini nampak biadab tak biadabnya orang Syiah ini. Bahkan lebih tinggi daripada darjat Rasul dan Khullah. Sampai begitu sekali tuan-tuan. Mereka ni kan ada 12 imam. 12 imam. Darjat imamnya ni lebih tinggi daripada darjat Nabi, darjat Rasul. Dan tuan-tuan, dalam bab akidah ahli Syiah ni, imam-imam 12 mereka ini mengetahui perkara yang akan berlaku, yang sudah berlaku dan akan berlaku. Sedangkan Allah tidak mengetahui perkara yang akan berlaku. Nampak Syiah keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan, jangan main-main. Ya. Lebih tinggi pula daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ke kafir macam itu. Tuan-tuan, ya, hati-hati. Dan telah berdusta atas nama Ja'far As-Siddiq, bahawa beliau berkata, sesungguhnya Allah menjadikan Ibrahim sebagai hamba sebelum menjadikannya sebagai nabi, dari menjadikannya sebagai nabi sebelum menjadikannya sebagai rasul, dan sesungguhnya Allah menjadikan sebagai khalil sebelum menjadikannya sebagai al-imam. Ini dia cerita tentang Nabi Ibrahim, tentang pelantikan Nabi Ibrahim ini. Bahkan apa penghujung sekali tuan-tuan, ayat yang besar sekali kata Nabi Ibrahim mula jadi hamba, jadi hamba jadi nabi, jadi nabi jadi rasul, jadi rasul jadi khalilullah, khalilullah imam pula. Apa syahidnya? Apa tujuan dia cakap macam tu? Dia nak menunjukkan makam imam lebih tinggi daripada makam rasul dan khalilullah. Ni Syiah. Tuan-tuan, sangat-sangat jahat. Sangat-sangat jahat. Maka, tuan-tuan, dan ditambah lagi, Al-Kulaini meriwayatkan lagi daripada Saif At-Tabar, bahawa beliau berkata, kami pernah bertemu bersama Abi Abdillah alaihi salam dalam satu kumpulan di Hijr Ismail. Maka kata Abu Abdullah, adakah mata-mata gelap mengikut kita? Kami pun berpandang ke kiri dan ke kanan. Tidak kelihatan kepada kami sesiapa pun. Maka beliau berkata, demi Tuhan Kaabah, demi Tuhan binaan ini, kiranya aku berada di antara Musa dan Khidir, tentu aku menceritakan kepada mereka berdua bahawa aku lebih alim daripada mereka berdua, dan tentu aku akan menyatakan kepada mereka berdua apa yang tidak diketahui oleh mereka. Sesungguhnya mereka telah dikurniakan tentang ilmu masa lampau. Untuk mereka berdua tidak digunakan tentang ilmu apa yang akan terjadi dan apa yang berlaku sampai kiamat. Ini kata Saif At-Tamar. Dia jumpa Abi Abdillah. Ya. Abi Abdillah. Ya. Sampai begitu sekali dia kata merendahkan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Tuan-tuan, apa ya Nabi Musa dan Nabi Khidir ini kita ketahui, kalau kita baca surah Kahfi, kita dapati Nabi Musa berguru dengan Nabi Khidir.
ada, kalau kita buka dalam tafsir Al-Munir, karangan Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan Khidir ini bukan Nabi. Dia rajulun salihun. Dia kata orang yang soleh. Mungkin maqam wali saja. Tapi Nabi Musa belajar daripada Khidir. Apa faslafahnya daripada sini? Artinya orang yang sudah alim pun tidak salah belajar dengan orang yang lebih rendah maqamnya. Itu dia. Ya. Itu kedudukan ilmu ni. Kerana ilmu ini dia tidak berada daripada semua orang. Ada sebahagian orang yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya ilmu dan tidak salah untuk kita belajar walaupun kedudukan kita lebih tinggi. Tapi tak macam hari ni. Ya. Saya tengok yang mengaji agama, doktor-doktor falsafah ni apa semua, alhamdulillah dia ada belajar satu bab dia panggil tawaduk. Ya. Orang doktor-doktor yang ngaji agama ni dia ngaji dan akhirnya dia ada satu perkara yang saya tengok, mereka ni sangat tawaduk. Tapi orang yang belajar tinggi-tinggi tapi bukan daripada bab agama, dia tak ada maqam tawaduk ni, tak ada. Maqam tawaduk ni tak ada. Dia ada maqam dipanggil maqam kibriya. Dia bangga diri. Ya. Bahkan mempertikaikan orang lain pun ada. Ini satu perkara yang tidak ada pada ilmu yang lain. Jadi tuan-tuan kasih oleh Allah, dalam ni kesimpulan yang boleh kita buat dari segi adab orang-orang Syiah kepada para nabi dan para rasul tidak ada. Kerana apa? Kerana mereka meletakkan makam imam mereka itu lebih tinggi daripada makam nabi dan makam rasul, bahkan lebih tinggi daripada makam Khalilullah dan Habibullah. Makam yang mereka cipta sendiri namanya makam imam. Ya. Ada tak orang kita buat macam tu? Ada. Ada orang kita. Tapi bukan dalam bab Syiah, dalam bab tarikat. Bukan semua tarikat. Orang yang tak belajar ilmu tauhid, ilmu syariat, terus masuk dalam ilmu tasawuf ataupun ilmu tariqah, dia ni sesat. Bukan gurunya. Gurunya tak sesat. Gurunya bawa betul. Tapi oleh kerana bekalan kepada anak murid ini yang tak belajar, tak ada tapak, tak ada asas untuk ambil ilmu tariqat dan tasawuf, dia masuk aja, akhirnya tuan-tuan apa jadi? Dia mentakdiskan guru dia tanpa guru dia tahu pun. Takdis ni apa dia? Dia memulia dan mensucikan gurunya tu, sedangkan gurunya tak tahu. Akhirnya dia terkeluar daripada landasan syariat. Dia kata apa? Guru aku atas haya pun boleh jalan. Atas cakap aja kata burung mana boleh dikuit. Kata macam tu. Makamnya tu tinggi lagi pada semua makam-makam manusia yang ada atas ini. Nampak? Kacau lah. Ini sudah kacau. Ya. Sedangkan Tok Guru dia tak tahu. Tak tahu apa pun. Orang yang ni duduknya dia penjuru-penjuru. Ya. Ada halaqah tu penjuru-penjuru je. Bila Tok Guru beri cakap, dia tidur. Ya. Jadi tuan-tuan dikasih oleh Allah, yang ini sangat-sangat bahaya. Jadi sebab itulah bila kita nak kena mengaji dulu. Kena belajar sama-sama tuan-tuan dalam bab tauhid. Ya. Ingat, dulu kita ada 3 ni. Tak lari. Pertama tauhid belajarnya. Lepas tu ilmu fiqh. Lepas tu namanya ilmu akhlak dulu. Sekarang ni dah tak ada dah. Ya. Diletak dalam satu kantung. Ya, kacau. Dinamakan pendidikan agama Islam. Pecah sikitlah hafazan. Ya, adalah tauhid sikit. Tuan-tuan kasih ulama. Bab tauhid ni
Kena betul-betul kemas. Ya. Tak kemas goyang sikit, tak boleh. Baik itu dia pelajaran fardu ain yang perlu kita ulang. Ya. Baik. Jadi tuan-tuan, kita sikit je. Satu lagi saya ambil bagaimana orang Syiah ini dia biadab pada isteri-isteri Rasulullah. Maulana Baqir Al-Majlisi dalam satu bab dia tulis Hayatul Qulub, bertajuk bab yang ke-55, menyatakan kecelakaan Sayyidatina Aisyah dan Sayyidatina Hafsah. Seorang anak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin, satu lagi Ummul Mukminin Sayyidatina Hafsah, anaknya Sayyidina Umar. Apa dia kata? Syiah dia kata apa? Dalam bab ini berkali-kali pengarangnya menyatakan Sayyidatina Aisyah dan Sayyidatina Hafsah ini sebagai munafik dan kafir. Oh, jahat. Ya. Munafik dan kafir. Tuan-tuan, kita nak cakap pada isteri orang pun tak cakap, bahkan perkataan itu pun tak ada di bibir kita. Nak menuduh orang sampai macam tu. Mereka boleh menuduh isteri Rasulullah, Ummul Mukminin, ibu bagi semua umat Islam ini, dengan perkataan kafir dan munafik. Wallahiyazubillah. Beliau mengemukakan riwayat yang kononnya muktabar tentang Aisyah dan Hafsah yang telah meracuni Nabi SAW sehingga Nabi wafat. Ya. Dalam satu tempat lagi dalam kitab yang sama, ya, dia sebut bahawa Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bersama dengan anak perempuan mereka masing-masing telah mengadakan pakatan untuk membunuh Nabi dengan meracuni baginda sallallahu alaihi wasallam. Begini bunyinya. Apa nas ayat dia tu? Dia kata dalam kitab tu macam mana ayatnya? Maka dua lelaki munafik. Jadi siapa dia tuju tu? Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Dan dua perempuan munafik itu, iaitu Sayyidatina Aisyah dan Sayyidatina Hafsah, telah mengadakan pakatan untuk membunuh baginda dengan memberikan racun kepada baginda. Itu ayatnya dalam kitab mereka. Jadi tuan-tuan kasih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sangat berat tuduhan mereka kepada isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, khususnya kepada Sayyidatina Aisyah dan Sayyidatina Hafsah ini. Ya. Dan yang paling biadab lagi apabila mereka telah mengagung dan juga mengangkat makam imam lebih tinggi daripada makam para nabi dan para rasul. Jadi sangat-sangat jelas tuan-tuan betapa jahatnya mereka dan rosaknya akidah mereka. Jadi kita berhentilah setakat itu dulu. InsyaAllah akan datang kita masuk sedikit dalam bab kebiadaban terhadap para sahabat dan satu lagi taqiyah. Apa dia taqiyah? Ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.